Okey. Saya hantar pergi khusus. Oh, lagi. Khusus yang tak berapa ramai. Khusus apa nama pengurusan jenazah high risk meal yang masih khusus langgan Buat dekat mana? Kuantan. Jauh. UAE. UAE. Fakulti Medik. Dia ada medik. Ya. Sehari lah. Sehari. Oh ya. Struggle. Mau pagi ni. Kebetulan one of the rekan dia tu adalah sekadar Kat sini. di invite. Tapi penting juga kalau ada certain case. Itu ada Besok tu tepat Ustaz. Kalau ada yang high risk punya jenazah macam mana buat? tak ada biasanya hospital lah. Sempurna lah. Hospital tu ada. Hospital. Yang bagi tak cukup bulan ada nak. Baik tak cukup bulan ada baru lagi. Tapi panjang. Kalau melebihi 4 bulan 120 hari. Kalau sempurna sifat. First time khusus yang masa biasa orang urus jenazah sempurna kita straight forward je. Ni kena tak sempurna tangan tak ada kaedah. Tapi untuk tahu dia penting lah bagi saya. Dia kena mandikan juga. Dia kalau tangan tadi atau kaki dia. Kena buat syarat lah. Buat syarat. Dan dia punya ke bumi tu biasanya dia akan tumpang makam orang lain. Kalau yang dia ada satu kawasan. Tak ada. Biasa tak ada nama. Tak ada nama sebab dia tak ada roh. Seanggota. Yang dah ada minggu yang lepas saya hanya baca satu saja hadis. Ingat lagi tak? Uish. 25. Satu je, baru satu je. Okey. Waalaikumsalam. Itulah. Kuliah kat mana sekarang?
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik. Melalui kitab yang kita gunakan pada muka surat 55, ya. 55 ni yang kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalulah. Okey. Disebabkan kitab yang kita guna ini tidak ada susunan yang jelas berkenaan dengan kronologi, walaupun tajuk kitab dia kronologi kiamat, kan? Baik. Okey. Jadi daripada tanda besar ataupun peristiwa-peristiwa besar yang kita perbahaskan, dan ianya bermula dengan suatu peristiwa iaitu Umrah Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis. Jika puan-puan ingin mendapatkan hadisnya, ia ada dalam kitab kita mengenai kronologi itu, iaitu pada muka surat 61 hadis 31. Okey. Oi, apa bunyi? Muka surat 61. Okey, jumpa ya. Muka surat 61 hadis 31. Okey. Okey, inilah hadis yang menjadi sandaran kepada perbahasan kita, di mana ia berkait dengan kronologi peristiwa besar. Kita maklum bahawa saya nak buat sedikit revision sahaja bagi kita yang mungkin pertama kali ataupun belum jelas dengan gambaran berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kiamat ini. Secara umumnya bahawa semua kita sejak 1400 tahun yang merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat akhir zaman. Apa maksud umat akhir zaman? Maknanya kita adalah satu generasi besar yang terakhir, yang mana selepas ini bila berlakunya kemusnahan, Allah akan musnahkan keseluruhan nyawa tanpa terkecuali. Dan kemusnahan bagi manusia ni dia bukan tidak pernah berlaku, puan-puan, sebenarnya. Dia dah berlaku banyak kali. Tetapi setiap kali Allah timpakan kemusnahan dalam bentuk bencana, Allah tidak mematikan seluruh makhluk. Maksudnya seluruh manusia. Menyebabkan masih ada manusia yang meneruskan saki-baki, yang meneruskan keturunan manusia selepas itu. Contohnya, daripada Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Nuh, itu tidak pernah ada kesyirikan. Walaupun ada berlaku pembunuhan, tetapi kesyirikan, penyembahan berhala, penyembahan selain daripada Allah tidak pernah berlaku hinggalah sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh ni ada riwayat 10 kurun tempohnya. Hanya ada dua makna daripada kurun tersebut. Yang pertamanya, kurun yang kita maklum every 100 years tu dia equal dengan satu kurun lah. Satu lagi pendapat, satu kurun ni maksud dia adalah satu generasi, ya, satu generasi. Tetapi harus diingat, generasi manusia pada waktu itu umurnya berapa? Ya, umur umat zaman antara Adam dan Nabi Nuh tu
Hampir boleh dikatakan tak ada yang di bawah 500 tahun. Ada satu riwayat, tapi riwayat ni lemah lah. Saya bacakan sahaja. Kalau kita nak kata satu yang pasti itu susah sikit, sebab dia ada kritikan kepada isu riwayat itu. Tapi ada satu riwayat di mana di zaman Nabi Nuh alaihi salam dulu, ada seorang yang soleh, dia dikhabarkan kepada dia, ya, bahawa sebab dia hidup dia ratusan tahun, 700, 800, 900 tahun. Macam Nabi Nuh saja hidup 950 tahun. Nabi Adam sepatutnya 1000. 40 tahun dihadiahkan kepada Daud alaihi salam. Dalam hadis tinggal 960. Jadi ada seorang orang yang soleh di zaman Nabi Nuh ni, dia rasa macam, ya, kenapalah Allah bagi usia macam tu, dia kata. Dia rasa singkat. Dia rasa singkat. Jadi lalu dia diberitahu oleh seorang Nabi bahawa kelak, dia kata, sampai satu masa manusia ni, ya, ada zaman di mana usianya di bawah 100 tahun. Kita lah tu. Sebab tu kita memang julat dia macam tu. 40 dah kena darah tinggi, 50 dah sumbat, apa semua kan. Jadi, dan dalam keadaan usia macam tu, mereka masih sempat untuk memikirkan dunia. Kita lah. So, orang yang hidup di zaman Nabi Nuh ni bagi tahu apa? Dia kata, kalau akulah, dia kata, usia yang sebegitu yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala, pasti aku akan hanya berada di sisi kubur dan aku hanya mengucapkan kalimah-kalimah yang memuji Allah sebagai persediaan nak mati. Sebab dia rasa kalau umur 60-70 ni hidup tak sempat buat apa, mati. Macam tu. Sebab nisbah pada zaman itu, usia dia tu memang panjang. Okey, baik. Jadi zaman Nabi Nuh, Allah timpa satu bencana besar, banjir besar. So banjir ni dia mematikan seluruh manusia kecuali yang Allah selamatkan dalam bahtera itu. Lalu melalui bahtera itulah zurriyatan man hamalna ma'nu, zuriat yang kami bawa bersama dengan Nuh dalam surah Al-Isra. Allah nyatakan. Jadi zuriat yang ada dalam bahtera itu melahirkan zuriat manusia yang ada pada hari ini. Dan apa kesudahan selepas zaman Nuh? Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Dan berapa banyak kurun, generasi manusia yang kami binasakan selepas Nabi Allah Nuh alaihi salam. Selepas Nabi Nuh ni, Allah timpakan bencana-bencana besar ke atas suatu kaum, hingga menyebabkan bencana yang ditimpakan ini boleh dikatakan hampir reset kembali ketamadunan manusia. Sebab itu bila kita masuk piramid, kita jumpa lukisan helikopter, kita jumpa macam-macam lukisan yang kita tercengang. Macam tu, lukisan-lukisan tu dah ada pada zaman itu, ya. Dan indikator yang selalu saya sebut, puan-puan boleh bayangkan, ini saya akan syarahkan kepada puan-puan detail, insya-Allah. Bagaimana Zulkarnain membina sebuah tembok besi yang ketinggian tembok itu setara dengan puncak 2 buah gunung yang ada di kiri dan kanannya. Simple. Macam mana beliau bina? Ada orang kata pakai jin. Tak boleh, mana boleh, tak valid, syirik. Nabi Zulkarnain orang yang soleh, pemimpin yang soleh. Ada orang kata mereka besar, kan? Mereka pegang seorang je, satu cucuk terus sama paras dengan puncak gunung. Kalau besar macam tu tak payah buat tembok, dia boleh lompat macam tu je. Ya, dia tak adalah saiz dia macam kita juga. Tetapi sebenarnya kita memang kena akui bahawa mereka mempunyai suatu kecanggihan ataupun teknologi yang telah berjaya mereka bina. Sebab tu puan-puan fikir logik je tuan-tuan. Takkanlah manusia yang dah hidup beribu-ribu tahun ni, tetapi orang kata revolusi kepada teknologi ni hanya berlaku sekitar 200 tahun kemudian ini. Tak logik. Takkan hanya ribuan tahun dah manusia hidup, tiba-tiba 200 tahun kemudian ini baru kita melihat perkembangan teknologi. Tak sebenarnya.
Siapa yang pernah pergi ke Iran, ya, pergi melihat kepada sejarah peninggalan kerajaan Achaemenid. Itu kerajaan yang mana Zulkarnain berada di situ pada tahun 550 hingga 530 sebelum Masihi. Ada satu tempat, saya lupa nama tempat dia, tapi di situ diperlihatkan bagaimana kerajaan itu membina sistem anti gempa bumi. Di zaman Zulkarnain gempa banyak, tetapi bangunan tak hancur. Sekarang tak boleh. Mana boleh? Japan baru buat kan. Japan kalau kita tengok dia ada dia punya apa, saya pun bukan bidang construction, tapi saya tahulah ada satu teknologi kalau dia tu dia vibrate, dia takkan relai teruslah bangunan itu. Tapi dulu Zulkarnain sebelum Masihi dia dah buat dah. Jadi ini menunjukkan apa? Pengakhiran kepada kemajuan teknologi ilmu ini akhirnya dipegang oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Seperti mana kita tengok kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, kan? Macam mana mereka melakukan pembunuhan dengan teknologi yang ada begitu mudah. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan sejarah manusia sebelum kita, sebelum generasi kita, Allah Ta'ala reset kembali. Dengan cara Allah Ta'ala timpakan kepada mereka satu musibah ataupun bencana yang besar, maka hanya ditinggalkan sedikit sahaja untuk meneruskan zuriat manusia selepas daripada itu. Sebab itu kita lihat ada kaum-kaum yang dah tinggal sejarah tak kenal. Seperti mana kaum Samud, kaum Ad, kita tak kenal dah mereka. Tetapi mereka pernah hidup, mereka pernah wujud dengan keadaan di mana mereka mampu untuk membina sebuah mahligai istana hanya dengan memahat ataupun mengukir, ataupun mereka boleh dengan kata lainnya hanya perlu mengubah sebuah gunung menjadi sebuah istana. Ini yang boleh kita lihat seperti tinggalan di Petra dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat sekalian, hadis ke-31 dalam muka surat 61. Cuba lihat hadis itu. Okey. Ini adalah hadis yang menggambarkan kepada kita perjalanan tanda-tanda besar. An Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umranu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis akan mengikuti peristiwa selepasnya. Apa dia? Kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Yathrib, Madinah. Okey. Ini yang saya sebutkan pada kuliah yang lalu, ingat lagi ya? Masih ingat ya? Baik. Wa kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah, khurujul malhamah. Dengan kehancurannya kota Madinah akan bermulanya siri. Malhamah maksudnya peperangan besar. Okey, siri peperangan besar. Baik. Kenapa Nabi guna Yathrib tak guna Madinah? Sebab kehancuran. Nabi tidak ada pendapat menyatakan macam Nabi tak sampai hati nak sebut word Madinah itu, kerana kharab depan dia adalah kehancuran. Jadi Nabi gunakan nama lama Madinah. Yathrib ni makna dia tak berapa baik sangat, sebab tu Nabi tukar kepada Madinah. Madinah ni sebutan betul dia bukan Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan. Asal yang Nabi bagi namanya adalah Al-Madinatun Nabawiyah. Itu asal nama dia. Okey. Al-Madinatun Nabawiyah, yang bermakna bandar kenabian. Okey. Saya ada bagi mukaddimah lah ya, dalam beberapa siri yang lalu. Kemusnahan ini disebabkan perubahan yang berlaku dan akan berlaku di kota Madinah. Now kita tengok kota Madinah pun different. Sekarang ni kalau perempuan pergi Madinah naik bas hop on tu kan, yang tak ada bumbung tu kan, naiklah dekat masjid ada bas hop on tu, naik tu nanti dia pusing sampai Kiblatain lah. Biasanya kalau sampai masjid Kiblatain, perempuan akan tengok ramai orang kafir naik kat situ, tak bertudung apa semua, Muhammad Saleh. Sebab dia dibuka sebagai bandar tourism ni. Bila dia jadi bandar tourism ni, banyaklah turis datang. Dan kenapa mereka banyak naik di Qiblatain? Sebab Qiblatain ni dia out of Holy Land, dia di luar tanah haram. Tapi bahasa dia akan pusing enggak tu, masuk kawasan masjid apa semua, dia orang akan masuk sekali lah. Okey. Baik.
Kemudian wa khurujul malhamah, dengan berlakunya peperangan ini akan berlakunya Fathu Konstantiniyah, pembukaan Konstantinopel. Mana Konstantinopel? Siapa tahu Konstantinopel? Bukan Turki Bukan Turki, bukan Istanbul. No. Kerana Nabi menggunakan perkataan Fathu, Fatah. Apa makna Fathu? Apa makna Fatah? Pembukaan. Apa meaning daripada pembukaan? Fatah itu pembukaan kali pertama sesebuah bandar atau wilayah di tangan umat Islam. Itu maksudnya. Okey, macam yang sebab saya kata macam yang kita tunggu pada hari ini, isu Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kalau ia dimenangi oleh kaum muslimin, dia tidak akan dikira sebagai fatah, Fathu Baitul Maqdis. No. Sebab Fathu Baitul Maqdis adalah apa yang terjadi buat pertama kali ketika pembukaannya di zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun pada hari ini disebut dengan tahrir, iaitu pembebasan. Maksudnya kita membebaskan kota suci itu daripada penguasaan dan cengkaman kufar. Okey? Baik. Apa berita semasa? Tak baca Ada baca tak? So dia Israel ni dia akan all out lah untuk dapatkan Gaza ni before dalam bulan ni Januari 2024. Sebab start daripada Januari dia akan pergi ke Baitul Maqdis, West Bank, tebing barat. Sebab tu kalau kita tengok di tebing barat pun sudah berlaku pertempuran-pertempuran kecil. Sebab apa? Sebab dia macam ni perempuan saya buat selingan sikit lah sebagai ada maklumat. Israel ni dia punya kerajaan dia divide kepada dua ideologi. Dua-dua ni kiblat dia sama, Zionis. Apa dia Zionis? Zionis adalah ideologi membawa orang Yahudi, kekuasaan orang Yahudi ke puncak dunia. Apa cara sekalipun. Dan board of director Zionis ni kerana saya panggil board of director lah, dia punya orang atas Zionis ni, mereka ini adalah pengamal sihir. Yes, pengamal sihir yang dipanggil Kabbalah. Antara ritual sihir mereka adalah melakukan pembunuhan kanak-kanak. Dan ini bukan baru berlaku. Perempuan baca dulu kisah Namrud, sama juga dia bunuh kanak-kanak. Perempuan baca kisah Fir'aun pun sama juga, dia bunuh kanak-kanak Bani Israel. Hari ini dia bunuh kanak-kanak juga dengan cara yang sama, dia tak sembelih, dia pakai bom. Jadi sebenarnya dia genocide yang disasarkan kanak-kanak tu ada hidden agenda daripada segi ritual Kabbalah mereka. Maknanya kamu nak kekuasaan, Iblis akan bantu kamu dengan cara kamu melakukan banyak pembunuhan. Sebab tu dia sasarkan kanak-kanak lebih berbanding dengan orang-orang lain. Maknanya dalam, kalau kita tengok sekarang dah hampir 15,000 kan. Daripada 15,000 itu kalau kita tengok hampir 1/3 sahaja adalah kanak-kanak. Baik. Dalam kerajaan Israel ni, walaupun ideologinya sama Zionis, tapi dia divide kepada dua kelompok. Yang pertama kelompok sekular. Kelompok sekular ni macam Benjamin Netanyahu. Sebab tu tuan-tuan puan-puan tak pernah tengok pun dia pakai kopiah kecil, bela sideburn panjang. Dia bukan type Yahudi yang macam tu. Kan, hatta ada sembahyang ke tidak pun kita pun tak tahulah. Sebab dia memang sekular. Otak dia lebih kepada ekonomi, kekuasaan. Okey? Tapi ada satu lagi kelompok dalam Israel, dia panggil religious Zionis. Dia kelompok beragama ekstremis, dalam masa yang sama berideologi Zionis. Ini lagi jahat. Ini lagi dahsyat. So bila kita kata mereka ini religious, sudah pasti mereka akan berpegang kepada kepercayaan-kepercayaan dalam teks-teks mereka. Okey, antaranya adalah kepercayaan berkenaan dengan jangkaan tarikh dan masa. That's why tuan-tuan, 21 kerusi parlimen di Israel itu diduduki oleh kelompok religious Zionis. Religious Zionist Party, United Torah Party. Bayangkan, dia bagi nama parti itu Torah terus. Kita pun tak bagi nama parti Al-Quran tak? Kalau ada parti Al-Quran bertanding parlimen Shah Alam, tak pangkah berdosa. Udah parti Al-Quran nama. Dia bagi United Torah terus. Ya. Dan satu lagi parti Ozma. Ozma ni ultra Yahudi.
Kan presiden dia, puan-puan tengok muka macam Doraemon je. Tapi dia punya hati kering dia. Dia jadi menteri keselamatan. Dia orang ni sangat percaya orang Yahudi perlu mendapatkan penguasaan penuh di atas Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis by April 2024. Atas sebab apa saya pun tak jelas. Tapi dia nak melengkapkan kekuasaan mereka sehingga mereka menakluk keseluruhan Baitul Maqdis dalam tempoh 76 tahun setelah berdirinya sebuah negara orang Yahudi. Negara orang Yahudi berdiri bila? 14 Mei 1948. Maka bila masuk bulan Mei 2024 genap 76 tahun. Itu kepercayaan mereka. Kita pun tak tahu apa sebab. Dan bagi mereka, jika mereka gagal mendapatkan Baitul Maqdis dalam tempoh itu, mereka akan melalui fasa kejatuhan. Itu dia. Tapi sebenarnya memang mereka tak pernah dapatkan. Sejak 1948, mereka tak pernah dapatkan Baitul Maqdis secara penuh. Ada pun dia boleh buat macam tu lah. Dia masuk, certain masuk Ramadan. Tapi yang lebih kita fikirkan ni sebab April 2024 kita akan melalui fasa akhir Ramadan tu, waktu itu. Dan waktu itulah dia nak adakan upacara rasmi pembukaan bagi mereka lah, sebagai isyarat kekuasaan penuh mereka ke atas Baitul Maqdis. So mereka akan dapat ataupun tidak? Tidak. Itu jawapan dia. Jawapan dia tidak. Ya. So kenapa? Nanti kita akan jumpa dalam hadis perbahasan kita, insya-Allah. Kena sabar menunggu. Baik. Sambung hadis tersebut, wa fathul Konstantiniyah khurujud dajjal. Ya, dan pembukaan Konstantinopel akan membawa kepada keluarnya dajjal. Okey, apa meaning keluar dajjal di sini? Ya. Saya yakin, saya beri jaminan kepada puan-puan, insya-Allah puan-puan akan dapat melihat suatu gambaran yang lebih jelas dan baharu tentang tajuk ini, ya, berbanding dengan apa yang kita biasa dengar. Khurujud dajjal di sini bukan makna dajjal ni baru nak keluar, baru nak buat fitnah, baru nak apa lagi, macam-macam lah yang kita anggap keluar daripada pulau dan sebagainya. Bukan. Khuruj, keluarnya dajjal di sini maksud dia, dia keluar membawa angkatan ketenteraan dia. Itu maksud dia. Maksudnya dia akan melakukan suatu huru-hara melalui ketenteraan dia. Hadis ni berhenti di sini. Kalau ikut sambungan, selepas keluarnya dajjal, apa yang berlaku? Allah akan menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Kenapa? Sebab dajjal ni dia adalah individu yang tak boleh dibunuh oleh manusia. Tak boleh. Sebab dahulu di zaman Nabi SAW, seorang kanak-kanak Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad itu, memang Ibnu Sayyad ini tak semua para ulama kata dia dajjal. Okey, dia kanak-kanak Yahudi di zaman Nabi. Tetapi sebahagian para sahabat kata dia memang dajjal. Hatta Umar Ibn Khattab bersumpah sesungguhnya dia adalah dajjal. Bahkan ketika saat nak wafat Umar, ada satu riwayat menyatakan antara ucapan-ucapan terakhir, Umar tak terus wafat, kena tikam masa imam solat subuh tu. Umar ada masa 4 hari survive. Masa tu sahabat bagi minum susu, nak buang racun. Racun ni akan keluar kalau susu yang dimuntahkan itu bertukar color. Tapi Umar minum putih, keluar putih juga. Maknanya dia tak boleh dah. Dan Umar pun tahu bahawa hayatnya takkan lama, lebih kurang 4 hari. Dalam tempoh 4 hari itu, antara yang diucapkan oleh Umar dalam satu riwayat, sesungguhnya Ibnu Sayyad adalah dajjal, dia kata. Puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian, Umar pernah minta nak bunuh Ibnu Sayyad ni. Ya Rasulullah, biar aku menghabisi riwayat dia. Karena Umar kata, wallahi dia dajjal. Kalau dia tak dibunuh sekarang, dia akan jadi fitnah kepada umat kemudian. Apa jawab Nabi SAW?
Nabi kata, kalau jika ia adalah Dajjal, kata Nabi, kamu sama sekali tidak akan mampu untuk membunuhnya. Tak boleh bunuh. Dan sekiranya dia bukan Dajjal, kata Nabi, kamu telah membunuh seorang yang punyai perjanjian untuk tinggal di kota Madinah dengan baik. Ya, dia memang tak pernah buat huru-hara apa-apa pun. Ibnu Sayyad ni, dia buat baik. Dia tak pernah buat apa. Cuma dia buat benda pelik-pelik. Dia boleh mengembangkan badannya sebesar-besar jalan di kota Madinah. Ya. Jadi itu antara sebab-sebab lah yang menyebabkan para sahabat kata dia Dajjal. So dia boleh dibunuh? Tak boleh. Nabi dia cakap, kalau dia Dajjal, kamu tak akan boleh bunuh dia. Okey? Dan sebab itulah ketika Dajjal keluar membawa angkatan tenteranya nanti, perempuan ikuti kuliah ni, perempuan akan nampak di mana, timeline-nya bila, waktu bila, Allah langsung menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tujuan pertamanya adalah untuk memburu dan membunuh Al-Masihud Dajjal. Habis. Kerana apa? Kerana kebinasaan Dajjal hanya dengan cara ia berhadapan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan sebenarnya dalam hadis, Nabi Isa tak perlu buat apa-apa pun. Cukup berada di hadapan Dajjal, yazubu kama yazubul milhu fil ma'. Dia akan cair seperti garam yang larut dalam air. Itulah kebinasaan dia. Ya. Dan hadis menyebutkan falau tarakahu, dan sekiranya jika Nabi Allah Isa membiarkannya saja, tak payah buat apa-apa, fayahlik, maka pasti dia akan terus binasa. Habis. Tetapi kenapa Allah minta Nabi Isa tikam dia? Agar jelas di mata manusia yang dia mati. Siapa sebenarnya? Kenapa pelik sangat Dajjal ni? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan jangan pelik. Nak kata pelik macam mana? Dia hidup sejak zaman Nabi sampai lah ni ada. Sekarang ni ada tak Dajjal? Ada kan? Semua yakin dia ada. Siapa? Tak ada siapa tahu. Nampak? Tapi for sure, kita yakin memang dia ada. Memang dia ada. Okey. Ini adalah hadis, hadirin mati Allah sekalian, yang mana Nabi SAW menerangkan berkenaan dengan kronologi hari kiamat. Okey. Jadi dia bermula dengan apa? Umranu Baitil Maqdis. Maka dengan sebab itulah pada pertemuan yang lalu, hadirin mati Allah sekalian, kita membaca hadis yang mana? Muka surat 55, hadis ke-26. Pengepungan Iraq dan Syam, ya, sebagai suatu mesej, ya, di mana sebelum berlaku kemenangan atau kemakmuran di Baitul Maqdis, tanah Iraq dan tanah Syam akan mengalami suatu kehancuran yang jelas, yang nyata, seperti mana yang sedang kita saksikan pada hari ini. Baik, jelas? Okey, hadirin mati Allah sekalian. Kemudian, hadis seterusnya. Patah balik page belakang 53. Hadis 22. Jadi perempuan boleh tanda yang pengepungan Iraq dan Syam tu, perempuan tanda nombor 1. Hadis 22 muka surat 53, perempuan boleh tanda nombor 2. Baik. Kita by kronologi kita akan faham apa yang berlaku dalam tempoh sebelum kemakmuran ataupun pembebasan Baitul Maqdis ini. Jawapannya, orang-orang saleh dari Iraq berhijrah ke bumi Syam. An Abi Umamah qal la taqumu as-sa'ah hatta yatahawwala khiyaru ahli al-Iraq ila Syam wa yatahawwala shirar ahli Syam ila al-Iraq. Tidak berlaku kiamat, kata Nabi, sehingga orang-orang saleh dari Iraq berpindah ke bumi Syam, dan orang-orang yang jahat dari Syam akan berpindah ke Iraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisyam," tetaplah kamu di bumi
di bumi Syam. Okey. Bumi Syam dah maklum Clear Okey. Main dia 3 negara lah. Damascus, ada Syria, Palestin dan Jordan pada hari ini. Walaupun Jordan dulu kotanya adalah Amman saja. Sebab Jordan ni kalau perempuan pergi, dia banyak tanah kosong. Dia bandar dia kecil-kecil je pun. Naik kereta pusing 24 jam selesai. Satu ni kan. Dan apa yang kita fahami daripada hadis ni, Allah akan melakukan pembersihan di bumi Syam, di mana orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang yang syirar, yang buruk, yang jahat akan berpindah keluar daripada bumi Syam. Yang mana Nabi menyifatkan mereka akan pergi ke Iraq. Okey, ke Iraq. Dan orang-orang soleh yang ada di Iraq, mereka akan masuk berpindah ke bumi Syam. Apa status negara Iraq pada hari ini? Selepas perang 2003 dengan Amerika dan jatuhnya Saddam Hussein, Iraq bertukar menjadi sebuah negara yang total Syiah pada hari ini. Dulu pun sebenarnya masa Saddam jadi presiden, majoriti penduduk Iraq adalah Syiah sebenarnya. Cuma disebabkan oleh Saddam itu seorang Sunni, dan dia berjaya mengekalkan Iraq sebagai negara yang berstatus Sunni. Tetapi setelah dia jatuh, Amerika membentuk kerajaan baru dan kerajaan itu adalah kerajaan Syiah. Itulah hasil dia. Dan Iraq tak bangkit balik selepas perang lebih daripada hampir dah 20 tahun. Ya, Iraq tidak bangkit balik sebagai sebuah negara yang kaya seperti di era zaman sebelum peperangan dulu. Dulu kaya, memang kaya betul. Dulu saya ada ceritakan, kawan saya cerita, orang Iraq ni kalau tak ada lighter, nak cocoh rokok, dia guna duit dinar pergi cocoh rokok kawan dia, terbakar duit tu, dia bakar rokok dia. Macam tu lah nak kata kaya je. Nozzle minyak dia pun tak ada sensor, tinggal melempah gitu ya. Berapa sen minyak dia dulu? Ya, dululah sebelum zaman peperangan. Tapi segala-galanya habis, dia membuktikan hadis apa yang kita telah baca daripada apa yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Baik, Allah akan melakukan pembersihan bumi Syam. Sebab bumi Syam ni macam-macam kelompok ada sebenarnya. Macam-macam. Dan until now, kita tak tahu pun siapa yang sebenarnya Allah nak pilih sebagai pembebas bumi Syam itu. Pembebas Baitul Maqdis. Kita tak tahu. Walaupun sekarang kita nampak satu kelompok berperang, Hamas. Tapi adakah Hamas yang akan membebaskan Palestin dan Baitul Maqdis? Menjadi rahsia Allah Ta'ala. Belum tentu lagi. Kerana apa? Kerana pembebasan, siapa yang akan membebaskan bumi Syam dan Baitul Maqdis di akhir zaman ini sangat penting. Kerana mereka akan mendirikan kekhalifahan umat Islam yang membawa kepada hari kiamat. Kita tak ada khilafah ni. Tak ada siapa di kalangan kita yang lahir hidup pernah melihat kekhalifahan. Tak pernah. Kerana khalifah dah runtuh pada tahun 1923, 1924. Jadi kita tak pernah lihat. Cuma kalau Allah panjangkan usia kita sedikit, insya-Allah kita akan lihat. Dan kekhalifahan itu adalah kekhalifahan yang berdiri di bumi Syam, di Baitul Maqdis. Itu adalah kekhalifahan umat Islam terakhir sebelum menjelang kiamat. Siapa yang akan mendirikannya? Pihak yang membebaskan bumi Syam, Palestin dan Baitul Maqdis. Kenapa pihak itu penting? Kerana dalam kerajaan itulah nanti Allah akan menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey, baik. Ada soalan? Nabi kata alaikum bisyam, tetaplah kamu di bumi Syam, bagi penduduk Syam lah. Bagi penduduk Syam. Yang kita ni bukan penduduk Syam, tak payahlah pergi ke Syam. Duk je lah Shah Alam ni, Shah Alam buat man. Ni tak? Lebih kurang. Tak ada. Orang syahid akan hidup. Orang yang syahid. Tak. Mati macam nak hidup balik?
Tak boleh berlaku. Tak ada. Oh, itu teori lah, itu teori sebenarnya. Yang kata peperangan itu tidak menggunakan senjata moden pada hari ini, dia sebenarnya tak ada hadis pun. Dia hanya teori sahaja, sebahagian pengkaji. Tapi sekarang ni kita lihat realitinya mereka sedang berperang dan senjata canggih, senjata moden still memang digunakan pada saat ini dan waktu ini. Okey. Baik. Yalah. Okey. Hadirin sekalian, sekarang ni kita nak pergi kepada bagaimana pembebasan Syam ini berlaku. Maka kita akan pergi ke muka surat. Okey. 78. Okey. Hadis 43. Okey. Jumpa ya? Hadis 43. Okey. Take note dekat hadis tu, letak nombor 3. Okey, ini kronologi dia. Tak apa, insya-Allah nanti habis pengajian ni doakan buku saya pun siap, puan-puan beli seorang satu. Kita dah susun cantik dah, tinggal baca ya. Okey, baik. Inilah hadis 43. Nombor 3. Oh, yang awal tu yang rentetan kronologi tu. Yang minggu lepas tu hadis nombor 1. Lepas tu nombor 2 yang orang-orang soleh daripada Iraq berpindah ke Syam tadi, yang kita baca tadi. Yang ni yang nombor 3. Yang hadis kronologi satu persatu tu tak payah masuk kan? Itu dia hadis umum yang menceritakan yang menceritakan timeline dia, kronologi. Okey. Baik. Puan-puan hadirin sekalian, bagi yang pernah mengikuti kuliah ini dengan saya di tempat lain, saya yakin mereka pernah mendengar saya baca hadis ni. Tetapi mungkin sebahagian kita juga, saya yakin kita tak pernah dengar hadis ni. Sebab saya belum pernah dengar dalam mana-mana kuliah, terutama yang bercerita tentang pembebasan Palestin, membawa hadis ini sebagai panduan. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, dinilai sahih oleh beliau, dan kesahihan dia diakui oleh, boleh baca nota kaki tu, oleh Al-Hafiz Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, seorang imam hadis yang besar. Beliau mensahihkan hadis ini. Mana beliau kata hadis ni periwayatan dia sahih. Okey? Jadi saya bagi tahu dululah status dia. Tapi perempuan jangan risau pun, kitab ni memang dikarang oleh Ketua Jabatan Hadis Universiti Amman Jordan. Jangan risaulah pensyarah. Okey. Baik. Okey. Tajuk yang diberi, banjir besar yang memusnahkan Syam sebelum kedatangan Al-Mahdi. Kenapa ada Al-Mahdi di situ? Okey. Menunjukkan pembebasan bumi Syam dan Baitul Maqdis akan berakhir dengan zahirnya satu individu yang disebut-sebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Mahdi. Kat sinilah bagi mereka yang bertanya Al-Mahdi ni macam mana, turun ke? Ramai orang kata nanti Al-Mahdi turun. Saya pun tak tahu turun daripada mana. Yang turun ni Nabi Isa, bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi tak turun. Ya. Nanti kita akan syarahkan bab ini. Okey. Hadisnya, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul, ia berkata, satakunu fitnah yuhassalu an-nasu minha kama yuhassalu az-zahab fil ma'din. Akan berlakunya ujian, fitnah, yang menapis manusia seperti mana emas ditapis daripada bahan galian. Jadi ujian yang Allah datangkan ni, ini penduduk Syam konteks hadis ni penduduk Syam. Allah datangkan ujian ni untuk apa? Untuk tapis iman mereka sebenarnya. Sebab walaupun penduduk Syam, walaupun penduduk Palestin, mereka ni still manusia. Jawapannya, ya. Solidariti kita atas ujian yang menimpa mereka. Namun ada tak di kalangan mereka yang dalam ujian pun masih lara, masih lalai? Still ada.
Sebab itu kita tengok bila mereka dapat pembebasan tawanan tu tak banyak pun, 150 orang boleh celebrate. Saya pening kepala tengok, macam mana dia orang boleh celebrate Sebab sejak perang 7 Oktober lalu, Israel dapat 3,000 tawanan baru. Yang dia bebas tu 150 orang daripada penjara. Dia dapat 3,000 tawanan baru. Mati 14,000. Cedera, hilang anggota, cedera parah 40,000 lebih. Gedung perniagaan musnah 50,000 lebih. Itu dia. Hilang kanak-kanak yang hilang masa depan hampir 100,000. Hilang masa depan terus. Yang dijangka masa depan mereka tu takkan datang balik untuk tempoh yang singkat ini. Termasuk lebih 1.5 juta diusir daripada kediaman mereka sendiri kerana musnah. Itu dia punya. Tapi kalau kita tengok pembebasan tebusan tu ada serta boleh celebrate. Saya pun macam macam mana dia orang boleh ada lagi kan, macam tu. Sekurang-kurangnya tak apalah kita nak kata macam mana kan pilihan mereka. Tapi saya fikir juga mungkin mereka seronoklah kerana ahli keluarga mereka itu lama dipenjarakan. Tapi bagaimana pula keluarga yang kehilangan ahli keluarga yang pasti mereka tidak akan kembali semula. Macam itulah. Okey. Baik. Tapi begitulah, kata manusia ni di mana-mana pun orang kata pergi Mekah, naik teksi dekat Mekah pun kena tipu juga. Walaupun duduk dalam Mekah, kan? Begitu. Saya pun pernah juga, kan? Beli jubah je pun nak menipu. Dia tengok kita ni macam budak agaknya, kan? Dia ingat kita tak tahu, kan? Saya cakap dengan dia, jom kita sumpah depan Kaabah, berani. Takut dia. Takut. Dia yang jual tu, perempuan tahu yang jual-jual jubah tu orang apa? Di Mekah, Madinah. Syria tu tak banyak. Yang muka gelap-gelap sikit tu. Bukan. They are not Bangladesh. Bangladesh baik, lembut. Dia kan tak lembut macam Bangladesh, perasan tak? Dia ada kasar sikit. Dia bukan Bangladesh lembut. Akar manis sini tu Bangladesh. Itu Rohingya. Itu banyak majoritinya Rohingya, orang-orang Arakan. Yes, mereka dah lama menjadi pelarian di Saudi. Lama dah. Orang Arakan, etnik Arakan, orang Rohingya lah. Lepas tu dia Rohingya beza dengan Bangladesh, dia kasar sikit banding dengan Bangladesh. Macam tu. Lepas tu Bangladesh marah kat dia, kan? Dia kata mereka sini masuk apa bayar tara tapi kerja. Kita mari sini kerja, kita bayar semua levy semua, kita bayar apa semua sudah bayar. Dia marah dia. Macam tu. Jadi mau marah betul. Dia sana orang itu kita sudah bagi tempat sana duduk, tak mau duduk. Betul, marah kan. Gitulah. Saya juga susah kerja-kerja mau bagi family. Itu kalau ada adik manis suka sama saya kahwin sini. Habislah. Itu nayo. Baik. Okey. Baik, mana pergi Bangladesh pula pergi. Okey, sambung balik. Jadi Allah buat ni, Allah nak uji iman mereka sebenarnya, nak tapis iman. Sebab bila mana Allah nak jadikan bumi Syam sebagai bumi terbaik untuk umat akhir zaman, Allah akan tapis. Sebab itu bila Allah tak buat benda tu di tempat kita, menjadi tanggungjawab peribadi kita lah untuk menapis iman kita. Sebab kalau Allah izin kita hidup, sampailah ke zaman di mana Allah mengeluarkan dabbah binatang daripada perut bumi sebagai contoh. Pada waktu itu, iman dan fasiknya seseorang akan terzahir pada wajah dia. Sebab tu antara benda yang saya rasa saya tak nak hidup lah waktu antara keluar sebab dabbatul ard, pernah dengar kan? Binatang yang keluar daripada perut bumi, dia buat apa? Dia akan menyinari wajah orang yang beriman dengan tongkat Nabi Allah Musa dalam hadis. Wajah dia akan bercahaya, orang nampak ada cahaya iman. Dan orang yang kafir, orang yang fasik, dia akan cop hidungnya dengan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yes, itu ada riwayatnya. Jadi kalau kita hidup zaman tu, kalau kena cahaya tak apa, kalau kena cop, mana Datin? Lama tak datang surau? Itulah. Jangan bagi tahu orang udah kena cop. Naya. Pada zaman itu betul-betul akhir lah, betul-betul akhir. Dan saya meyakini peristiwa itu kemungkinannya berlaku setelah wafatnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Macam tu. Okey. Tapi waktu ini
Allah tak datangkan apa-apa ujian tempat kita. Namun secara peribadilah untuk kita memelihara iman kita, maknanya kita berusaha untuk menghasilkan kebaikan yang kita sebut pahala melalui iman yang Allah telah sedang kurniakan kepada kita pada waktu ini. Mereka di sana Allah uji mereka dengan satu ujian yang berat. Ketika ujian itu berlaku, kata Nabi, fala tasubbu ahla Syam, kata Nabi, janganlah kamu mencela penduduk Syam. Nabi tak bagi. Wasabbu zalamatahum, tetapi celalah sahaja orang-orang zalim di kalangan mereka. Nak cela Zionis tak apa. Begitu. Tapi kamu jangan cela penduduk Syam keseluruhannya, begitu. Fa inna fihimul abdal, kerana di bumi Syam adanya golongan al-abdal. Apa dia abdal? Abdal ni adalah kelompok orang-orang soleh yang doanya dekat dengan Allah Ta'ala, dan itu khusus berada di bumi Syam. Dia tak ada golongan itu di tempat lain, tak ada. Perempuan tanyalah, perempuan kan banyak mengaji kan, banyak kuliah. Perempuan tanyalah beza ustaz yang pernah duduk di Mesir, pernah duduk di Syria sebagai contoh. Pernah duduk di dua-dua tempat, mereka akan dapat bezakan ulama Mesir, ulama Syria. Beza, very different. Sebab apa? Kita tak tahu siapa ulama-ulama di Syria ataupun di Syam, di Palestin, di Jordan termasuk, yang mereka ini daripada kalangan al-abdal. Doa mereka sangat dekat di sisi Allah. Jadi jangan kita risau kenapa tak menang-menang. Saya kuliah baru ni, ada seorang tuan haji tanya, kenapa? Dia kata, apa masalah doa kita ni ustaz? Kita doa hari-hari, kunut nazilah macam-macam, minta menang-menang, tak menang-menang. Dia kata, adakah kerana umat Islam pada hari ini sudah hilang dia punya kekuatan doa dia? Oh, haji tu tanya. Saya tengok haji ni baik dia jadi penceramah. Sebab dia punya soalan tu, kan? Adakah kerana dia kata doa kita ni dah tak? Dia beginilah, hadirin mati Allah sekalian. Nabi sebut apa ni? Kerajaan Heraklius tu maharaja Rom zaman Nabi yang duduk kat Istanbul tu. Nabi kata dia akan jatuh. Nabi sebut kerajaan dia akan jatuh. Tuan-tuan perempuan tengok, jatuh bila? 1453 baru jatuh. Sedangkan Nabi wafat 633 Masihi. Dia jatuh 1453. Berapa ratus tahun selepas Nabi sebut. Dan nak jatuhkan kota tu, hampir setiap sahabat ni pernah, generasi sahabat kerajaan ni pernah cuba, pernah try untuk tumbangkan mereka, tak tumbang. Adakah kita nak kata sahabat tak cukup beriman kerana tak menumbangkan mereka? Bukan. Benda ni dia bergantung bila mana Allah nak sampaikan kemenangan, Allah akan sampaikan. Hari ini kita berharap semua dunia Islam support Palestin. Tak ada satu pun turun. 57 buah negara OIC tak ada turun. Kan? Iran yang sembang kencang pun tak turun juga. Mana ada? 22 buah negara Arab pun masih kita lihat tak ada reaction pun hingga ke hari ini. Nampak? Sampai saat kemenangan Allah akan gerakkan. Begitulah. Jangan risau, di bumi Syam ini ada golongan abdal. Kenapa dipanggil abdal? Abdal ni maksud dia tukar, maksud dia ganti. Yang perempuan belajar dalam tajwid mad badal. Mad badal tu mad ganti, kan? Ganti. Abdal maksudnya ganti. Apabila wafat seorang daripada mereka, maka Allah akan menggantikannya dengan individu lain. Satu riwayat kata jumlah mereka 40 orang dalam sesuatu masa. Macam itu. Baik. Wa sayursilullahu ilaihim saibam minas sama. Allah akan menurunkan hujan ke atas mereka. Ada dua pendapat. Hujan betul. Ada pendapat kedua kata tak. Dia adalah satu metafor, kiasan kepada ujian berat yang Allah akan turunkan ke atas mereka. Fayughriquhum, hingga mereka tenggelam dalam banjir atau ujian tersebut. Ini sama-sama kita tunggulah. Boleh jadi memang hakiki, literally hujan banjir. Tapi boleh jadi juga tak ujian berat hingga mereka tenggelam dalam ujian itu. Ya. Hatta law qatalathumus sa'alib ghalabathum. Maknanya mereka akan berhadapan dengan suatu penderitaan yang terlalu amat berat.
keadaan mereka itu, kata Nabi, jika sekumpulan anjing liar memerangi mereka. Sa'alib ni boleh terjemah anjing liar, boleh terjemah serigala. Ya, kerana Arab ni dia kadang dia tengok anjing liar tu dia kata serigala. Begitu. Ya. Walhal kita tak jumpa pun serigala kat tanah Arab, mana ada kan. Dan sehingga kalau mereka diperangi oleh sekelompok anjing liar pun, anjing liar itu akan mengalahkan mereka. Maksudnya apa? Lemahnya mereka, daifnya mereka, deritanya mereka pada saat itu. Mana dalam hidup ni nothing dah, nak fikir apa? Hadirin sekalian. Tak boleh bayang, mana boleh bayang. Ya. Dia orang kita wal-iyazubillah accident, anak meninggal semua, contoh macam mana kan? Nak teruskan hidup. Saya pernah mengajar kat Putrajaya, ibu muda lagi waktu tu. Waktu tu saya akhir 20-an lah. Muda lagi, sekarang pun muda juga. Ya, dia 30-an. Dia anak seorang, dia bawa kereta accident, anak dia 3 tahun meninggal. Saya memang dalam kuliah dia macam tu nak kata macam, because dia nak adapt balik dengan dia punya life tu. Macam mana? Macam itulah. Mohon maaf lah kalau ada yang pernah alami begitu. Tapi ini baru seorang. Dia orang macam mana jadi? Semalam baru duduk contoh kan, baru duduk contoh main gembira apa semua, gurau dengan anak apa semua. Hari ni tak ada lah. Itu ujian yang Allah beri kepada mereka. So tahap derita mereka ni satu tahap derita ujian yang terlalu berat. Sampailah suatu titik Allah berhajat, Allah nak menukar penderitaan mereka ini kepada kebahagiaan. Summa yab'atsullahu 'inda zalik rajulan min itratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah membangkitkan dalam keadaan yang demikian, yakni penderitaan mereka itu, seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia pembebas kepada bumi Syam dan Baitul Maqdis. Ya, ia orang yang datang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisnai asyara alfan in qallu wa khamsata asyara alfan in kasuru. Dia bangkit membawa 12,000 hingga 15,000 orang tenteranya. Okey. Puan-puan sekalian, siapa ni? Tapi isyarat daripada hadis ni, Nabi bagi tahu pembebasan bumi Syam akan berlaku di tangan lelaki daripada ahli keturunanku, kata Nabi. Ini isyarat daripada Nabi. So selagi kita tidak nampak watak ini turun, membawa ketenteraannya berperang, maka belum sampailah ke tahap nak hampir berlakunya pembebasan bumi Syam ini. Dan puan-puan harus ingat peperangan ni dia dalam Islam dia mesti by government. Ini hukum. Anak perempuan semangat nak pergi Palestin ni, pergi beli tiket nak pergi berperang, tak boleh. Salah. Sebab itu puan-puan sekalian, tuan-tuan, saya selalu sebut di mana-mana kuliah, perasan tak, sebelum Nabi membina kerajaan Madinah, tak ada kefarduan jihad. Tak ada. Allah tak pernah fardukan jihad, berperang, ya, selama Nabi belum membina kerajaan Madinah. Walhal beberapa sahabat Nabi tu, mereka menyatakan mereka bersedia, walaupun nyawa mereka terkorban, untuk membunuh beberapa orang musyrikin Mekah yang tegar menentang Islam ini. Tapi Nabi tak izinkan. Perintah tu tak ada daripada Allah Azza wa Jalla. Peperangan jihad ini mesti melalui sebuah kerajaan Islam yang sah. Itu jawapan dia. Macam tu. So kalau orang kita, dia semangat nak pergi jihad, dia pergi jihad. Dia pergi join apa? Al-Qassam. Mati. Macam mana? Kita doa yang baik-baik je lah. Cuma daripada segi hukum asas, kematian dia tidak menepati ciri orang yang syahid. Yes, salah. Sebab itu ada sahabat-sahabat yang pernah tertinggal dalam jihad. Nabi seru pada satu peperangan, entah macam mana sahabat tu, tak tahulah, tak buka WhatsApp ke apa, jadi tak dapat maklumat.
Orang dah pergi dah. Dah pergi perang. Katalah Nabi perlukan 300 angkatan. Dah cukup 300, dah bergerak. Dia baru tahu. Dia pergi. Tengok sahabat dia, kerana mereka faham agama. Mereka terus pergi buru kumpulan tu ataupun pergi jumpa Rasulullah dulu. Dia pergi jumpa Rasulullah. Minta izin. Minta kebenaran Rasulullah sebagai ketua negara. Minta izin, saya nak pergi dengan Rasulullah. Rasulullah kata, dah cukup. Kamu nak pergi buat apa? Kamu pun dah tertinggal. Ya Rasulullah, saya semangat je. Ya Rasulullah, akui dia memang ada semangat. Kamu ada mak ayah? Nabi tanya. Ada. Pulanglah, berbakti dengan mereka saat ini lebih baik daripada kamu mengikuti peperangan tersebut. Sebab apa? Dah cukup peperangan tu. Kamu pun dah tertinggal. Better kamu bakti kepada mak ayah kamu, balik kampung, kata Nabi. Balik kampung, kan? Pergi bawa apa? Mak ayah kita suka apa, kan? Mak ayah, kalau mak ayah ada lagi lah, kan? Jadi bakti kepada ibu bapa itu lebih baik. Hadirin sekalian. Pada waktu itu. Tapi bukanlah menafikan, maksudnya bukanlah kata dah kalau masa di mana Nabi memerlukan angkatan ketenteraan, afdal pada waktu itu dia pergi. Tapi waktu itu tak perlu lagi. Tapi nak menunjukkan sahabat ni faham, dia tak pergi curi-curi pergi, tiba-tiba pergi. Kan? Mungkin ketua angkatan itu, katalah Umar menjadi ketua angkatan. Mungkin Umar nampak, kamu datang daripada mana? Oh, saya terlambat. Saya dapat tahu lambat begini. Oh, kamu dah minta izin Rasulullah untuk datang sini? Tak, saya terus datang. For sure Umar akan halau dia balik. Itulah jihad. Hadirin sekalian. Sebab itu kita kena faham. Apa yang digambarkan dalam hadis ini, seorang lelaki dari keturunan Nabi SAW yang bangkit adalah ketua negara. Sebenarnya. Adalah ketua kepada sebuah kerajaan. Negara Islam yang sah. Dia akan bangkit. 12,000 hingga 15,000 orang tenteranya dibawa. Amaratuhum aw alamatuhum amit. Seruannya pada masa itu adalah hancurkan dengan makna dia all out untuk melakukan pembebasan Palestin, Baitul Maqdis dan bumi Syam secara umumnya. Ala salasi rayatin, di atas 3 rayah bendera negara. Hari ini kalau kata bendera negara. So akan ada 3 lagi negara yang akan mengikuti pemimpin dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi tak banyaklah. Lepas tu kita tak payah harap pun 57 buah negara Islam ke 22. Last at the end Nabi sebut ada 4 je lah. 3 bendera bersama dengan kerajaan keluarga Nabi. Macam tu. Ada kerajaan keluarga Nabi hari ni? Ada tak? Tak ada. Semana kerajaan keluarga Nabi? Jordan. Ya. Di tanah Arab, kerajaan keluarga Nabi yang sah tanpa ada sebarang doubt, tanpa ada sebarang pertikaian, dia adalah Jordan. That's why nama dia adalah Hashemite Kingdom of Jordan. Hashemite tu apa? Hashemite tu Bani Hashim. Ya. Memang itu kerajaan dia. Raja dia, Raja Abdullah II Ibni Al-Husain itu keturunan ke-41 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dakwa keturunan Nabi pergi buat test DNA dengan Raja Jordan, match tak? Kalau match tu memang iyalah. Kan? Mereka datang daripada keturunan Al-Hasan ibn Ali, anak Fatimah binti Rasulillah. Lokasinya di mana? Bukan di bumi Syam. Ya, di bumi Syam. Untuk makluman kita semua, hak penjagaan Masjid Al-Aqsa itu di bawah keluarga Hashimite Jordan sejak 1922. Walaupun wilayah itu dalam Palestin, Masjid Al-Aqsa itu hak, orang kata apa, badan pengurusan dia macam kita bawah JAIS kan. Dia di bawah keluarga Hashimite Kingdom of Jordan. Sebab family itu asalnya merupakan pemilik Haramain, 2 tanah haram, Mekah, Madinah tu dia punya. Tapi ada faktor politik apa semua terlepas ke Bani Saud. And then last mereka dapatkan juga tanah suci yang ketiga, the Holy Land of Baitul Maqdis itu. Yes, termasuk kawasan the Holy Land untuk Kristian di Baitul Maqdis tu pun di bawah Hashimite Kingdom juga, dia pegang juga. Tu dia. Okey. Sebab itu perang di Gaza, Israel tak berani bom kubur tok dia
Kubur datuk dia ada di Gaza, Jordan ni. Yes. Di Gaza City, di Old Town Gaza City, dia ada satu Old Town, bandar lama Gaza City. Kat situ ada satu masjid, ada makam datuk dia. Siapa datuk dia? Hashim bin Abdul Manaf. Kenal? Tak kenal? Takkan tak kenal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tu bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Ulang balik. Tok dia itulah Hashim bin Abdul Manaf, ayah kepada Abdul Muttalib, datuk Nabi. Makamnya di mana? Di Gaza. Israel tak berani bom. Kan? Hashim ni apa agama dia? Ayah Nabi tak clear. Ayah Nabi memang tak clear. Walaupun certain pendapat kata ayah Nabi memang tak sembah berhala, kerana namanya pun Abdullah. Cuma kan ada satu hadis dalam Sahih Muslim kan, Nabi sebut kepada sahabat, inna abi wa abaka finnar tu kan, sesungguhnya bapaku dan bapa kamu kedua-duanya dalam neraka. Memang ada hadis tu Nabi sebut dalam Sahih Muslim. Jangan pelik hadirin sekalian, memang ada. Sebab sahabat ni menangis datang jumpa Nabi, mengadu, dia kata aku gagal untuk membawa ayahku memeluk Islam. Nabi kata tak apalah, jangan sedih. Inna abi, sesungguhnya bapaku, wa abaka dan bapa kamu finnar, dalam neraka, kata Nabi. Begitu. Inilah hadis punca kepada seorang ustaz selebriti ngajar tafsir dekat IKIM, terus tak ngajar lah. Kan? Tapi sebenarnya benda-benda macam ni kita kena berdiri di atas ruang hati yang terbuka, menerima segala pendapat. Yang menyatakan ayah Nabi ni bukan Islam adalah Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab hadis 40 yang kita baca tu. Itu pendapat beliau. Cuma ada khilaf, ada yang kata Nabi maksudkan ayahku tu bukan Abdullah, ayahku tu Abu Talib. Sebab orang Arab ni kalau dia kenal ayah Nabi memang dia kenal Abu Talib, sebab Abdullah tu dah meninggal saat Nabi dalam kandungan lagi. Ada kata macam tu, wallahu alam. Hakikat sebenar kalau perempuan tanya, saya pun tak tahulah. Kita serah kepada Allah Taala. Tapi Abdul Muttalib memang sepakat beliau meninggal di atas ibadatul ausan, penyembahan berhala. Yes, Abdul Muttalib, betul. That's why anaknya ada yang nama Abdul Uzza. Abdul Uzza tu siapa? Abu Lahab. Ya. Saya bawa jemaah umrah pergi makan sup kaki kambing kat Mekah. Mekah ni yang cantiknya tu je. Kawasan tu je cantik. Perempuan keluar sikit 3 km, 4 km ke depan, buruk lalu. Kita pergi lah, rumah lama-lama. Rumah dia jalan, nak masuk rumah, turun anak tangga 3 step. Rumah dia. Rumah lama, style macam tu. Saya pergilah bawa pergi makan sup kaki kambing ni. Orang ni buat, orang kulit hitam, orang Somali, Somalia, Sudani, tapi memang sedap lah, memang sedap kan. Oh, itu rasa pula tak sapan lagi. Saya bawa tu tempat, dia terkejut. Dia kata, ya Allah, dia kata ada macam ni tempat kat Mekah, dia kata. Sebab daripada tempat tu nampak clock tower tu, tapi dia punya building lama kan. Dia kata ini rumah zaman Abu Lahab ni, dia kata. Oi, macam mana dia tahu building zaman Abu Lahab? Abu Lahab. Lahab tu makna apa? Lahab ni nyalaan api. Yang bagi nama Abu Lahab ni musyrikin Mekah. Kerana wajah dia begitu tampan. Ya, yes, ibarat nyalaan. Macam tu. Ibarat api yang menyala wajah dia itu. Sebab tu dipanggil Abu Lahab. Panggilan tu menjadi kebanggaan pada Abu Lahab, tetapi menjadi kesengsaraan untuk dia di hari akhirat, kerana dia akan dilahap oleh api yang melahap. Apa tu? Api yang menjulang. Tapi nama sebenar dia Abdul Uzza. Nama dia. Hamba kepada Uzza. Siapa bagi nama? Ayah dia. Siapa ayah dia? Abdul Muttalib. Macam mana status ayah Abdul Muttalib, Hashim bin Abdul Manaf, yang dikubumikan di Gaza itu, di Gaza?
dalam catatan sejarah kehidupan Hashim bin Abdul Manaf tidak ditemui bahawa beliau pernah menyembah berhala. Makanya majoriti ahli sejarah menyatakan beliau adalah seorang penganut ajaran Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya dia Muslim tak? Muslim. Yes. Memang majoriti ahli menyatakan, ahli sejarah menyatakan bahawa Hashim bin Abdul Manaf Muslim kerana dia mati di atas ajaran agama Hanif. Yes. Kenapa dia meninggal di Gaza? Sebab dia meninggal dalam perjalanan dagang daripada Mekah ke Syam. Dia singgah di mana? Dia singgah di Gaza. Sakit di sana, kena wabak, meninggal. Menjadi adat orang Arab, di mana seseorang itu meninggal, di situlah dia akan dikebumikan. Maka dia dikebumikan di Gaza. Masa dia meninggal, isterinya orang Madinah hamil. Ya, pernah dengar tak cerita ni? Tak pernah dengar? Hamil. Bila hamil tu, hamillah seorang-seorang, suami dah tak ada, lahir anak. Bila lahir anak, adik kepada Hashim duduk Mekah, namanya Muttalib nama dia. Bukan Abdul Muttalib, namanya Muttalib, adik Hashim. Dia dapat tahu bahawa abangnya wafat, meninggal, tetapi dia ada meninggalkan anak. Menjadi adat orang Arab, anak itu akan dipelihara oleh keluarga suami, keluarga ayah. Macam tu. Sebab tu bahagian faraid, ayah ada adik-beradik, tu ada bahagian. Dia pun pergi ke Madinah. Muttalib ni pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, dia jumpalah dengan kakak ipar dia. Masa tu anak tu dah besar jugalah, dah 3-4 tahun begitu kan. Dia kata, inilah anak saudaramu, anak kepada abangmu Hashim, ya, yang aku kandungkan dia semasa dia meninggal. Dan Muttalib pun kata, menjadi adat orang Arab, dia kata, aku berasa malu kalau aku tidak membesarkan anak ini, dia kata. Dia kata, minta izin, aku nak bawa ke Mekah, nak besarkan dia. Budak ni, anak Hashim ni boleh nak ikut pula. Tanpa soal panjang, dia nak ikut. Kan? Dan dibawalah pergi Mekah. Muttalib ni terkenal di Mekah sebagai orang yang kaya hasil perniagaan jual beli hamba. Yes, beli jual orang lagi kaya daripada jual unta. Wow. Jadi dia Muttalib ni asal balik daripada pergi mana, balik Mekah mesti bawa hamba. Hari ni dia bawa seorang budak. Orang tengok tu Muttalib. Kita dah agak dah. Dia pergi mana-mana, dia pergi Madinah tu. Sebab masa tu isteri Hashim orang Madinah, memang duduk di Madinah. Balik rumah ayah lah, suami dah tak ada kan. Tengok dia pergi Madinah pun dia balik bawa hamba ni, dia bawa hamba budak kecil pula dia beli tu. Kan? Orang pun panggil lah budak tu hamba kepada Muttalib. In Arabic, Abdul Muttalib. Muttalib kata, ini bukan hamba, dia kata. Ini anak saudara aku. Ini anak Hashim. Waktu dia meninggal tu, isteri dia hamilkan dia. Jangan panggil dia Abdul Muttalib. Panggil nama asal dia Syaibah. Nama asal dia Syaibah. Abdul Muttalib kata, tak, aku suka orang panggil Abdul Muttalib. Tu melekat nama tu. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini kisah dah dari sekalian. Okey. Maklumat tambahan. Kan, kurang-kurang tak ngantuk. Okey, sambung. Hadirin sekalian. Baik. Itulah satu keluarga Nabi yang ada. Ya. Ibu dia, Aminah. Aminah dia cerita dia begini. Aminah ni meninggal di Abwa antara Mekah dan Madinah. Dalam perjalanan pulang setelah menziarahi maqam Abdullah di Madinah. Abdullah ke bumi Madinah. Pergilah Aminah, Rasulullah ditemani pak mentuanya Abdul Muttalib pergi ziarah. Pergi ziarah Madinah, kena wabak. Wabak ni sama je, Covid, SARS tu sama je, dia bukan baru, dia sejak daripada dulu. Kan ramai kan orang pergi haji kan balik kena lung infection apa sama je. So dia orang kena, Aminah kena, tak boleh survive. Meninggal dalam perjalanan di Abwa ke bumi terus. Rasulullah
dalam sebuah hadis pernah minta izin untuk mendoakan ibunya. Betul? Allah tidak membenarkan. Ya. Allah tidak membenarkan. Wallahu alam kenapa. Dan Allah membenarkan Rasulullah menziarahinya. Macam tu. Dan Rasulullah ziarah bersama dengan para sahabat, itu para sahabat melihat Rasulullah menangis. Macam itulah. Dan atas dasar apa itu wallahu alam. Susah kita nak katakan, ya. Tetapi mesejnya itu seumpama, ialah sebab waktu tu perempuan kita tak tahu tau mereka ni apa sebenar pendirian mereka. Sama ada nak mengikut mainstream agama penduduk Mekah menyembah berhala, atau nak menjadi golongan yang tersisih, mengesakan Allah dengan ajaran agama Hanif. Tapi mainstream pada waktu tu adalah menyembah berhala. Siapa menyembah berhala dapatlah peluang berceramah, mengajar. Siapa duk agama Hanif terpencil seorang-seorang. Tak boleh ni, dia ni tak sembah berhala, dia tak boleh masuk ni kita punya kuliah, tak boleh. Sebab waktu tu mainstream dia adalah sembah berhala. Jadi kita pun tak tahu apa status itu, tapi riwayat itu ada. Dan pada ketika perang Uhud, musyrikin duk cadang, sebelum kita sampai di Madinah, kita singgah Abwa. Kita bongkar kubur mak Muhammad, dia kata, ibu Muhammad. Tapi ini dibantah oleh sebahagian musyrikin sendiri. Atas dasar yang pertama, kita hari ini urusan kita dengan Muhammad, kita tak perlu libatkan ibu dia yang telah tiada. Yang kedua, ada pendapat menyatakan, orang musyrikin menyatakan ibu dia bersama kita. Maksudnya dari segi agama lah, wallahu alam. Tapi nak kata macam mana, sebab ibu Muhammad, ibu Rasulullah itu meninggal sebelum Rasulullah dibangkitkan sebagai utusan Allah. Namun status orang Arab, mereka bukan kaum yang tidak ada petunjuk. Itu status orang Arab. Kan kalau kita boleh kata apa, kalau orang akan kata oh mereka ni kaum yang tak ada nabi, tak. Sebenarnya orang Arab memang telah mendapat petunjuk kenabian melalui Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Begitu. Tak apalah. Yang itu sekadar maklumat, informasi ilmu lah. Kita pun kita serahkan sahaja setiap ketentuan keimanan dan kekufuran seseorang ini Allah Ta'ala lebih mengetahui di atas ketetapannya, begitulah. Ya. Tapi saya nak main kita nak cerita dari Hashim tadi tu, yang kubur di Ghazah tu. Ini memang Muslim. Agama kematiannya, saat kematiannya adalah Hanif, menyembah Allah yang satu, mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Waktu tu siapa ikut ajaran Nabi Ibrahim? Muslim. Tak solat ke tak apa ke, sebab apa? Panduan syariat tidak ada, tak clear. Cukup dengan mengesakan Allah Ta'ala. Macam tu. Okey hadirin sekalian. Jadi inilah akhirnya pemimpin yang Allah akan pilih, okey, untuk membebaskan bumi Syam. Yuqatiluhum ahlu sab'i rayatin. Mereka akan diperangi oleh 7 bendera. Yang mana 7 bendera ini semuanya golongan yang zalim yang ada di bumi Syam. Laisa min sahibi rayatin illa wa huwa yatma'u bil mulk. Yang Nabi menyifatkan 7 bendera yang memerangi keluarga Nabi dalam pembebasan bumi Syam ini, semua pemimpin 7 bendera yang memeranginya itu tamak dengan kekuasaan. Semua nak jadi penguasa. Fayaqtatiluna wa yuhzamun. Ketujuh bendera angkatan zalim itu diperangi dan dikalahkan. Thumma yazharul Hashimi. Result daripada peperangan tersebut, zahirlah Al-Hashimi. Tengok kat bawah nota kaki 93. Siapa Al-Hashimi? Al-Mahdi. Kan Al-Mahdi itu kan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak relate dia tu macam mana? Clear. Ya. Tak payahlah ada perangan Mahdi datang daripada kita lah, Malaysia lah, Tanah Melayu lah, Kuala Pilah lah, semua nak claim. Tak boleh lah macam tu. Ni bukan urusan kita. Ya. Ini urusan negara, ini urusan negara tanah Arab. Nanti akan ada bab Mahdi. Tapi natijah daripada peperangan tersebut, kemenangan kaum muslimin di bumi Syam, zahirlah Al-Mahdi. Dia part of keluarga pemerintah dari keturunan Nabi itu. Dia macam Nabi Allah Daud. Orang tak kenal Nabi Allah Daud pada asalnya. Orang hanya kenal Nabi Allah Daud bila ia ikut dalam peperangan Talut menentang Jalut.
Dan tiba-tiba Allah tetapkan Daud berjaya membunuh Raja Jalut. Maka orang kenal, oh inilah Daud alaihi salam. Start daripada situ naiklah muncul. Sebab itu Mahdi bukan turun. Perempuan kena guna istilah yang betul. Nanti bila Al-Mahdi turun, salah. Al-Mahdi tak turun. Al-Mahdi ni zahir. Zahir ni maknanya apa? Dia figura yang dah ada. Satu hari Allah zahirkan dia. Oh kita nampak, inilah figuranya, begitu. Dan dia bukan ulama. Yes. Dia hanyalah orang yang datang daripada keluarga kepimpinan, orang baik, tapi bukan ulama. Yuslihuhullahu fi lailah. Allah transform dirinya dalam satu malam. Hadis sahih. Allah tukar dirinya itu. Mungkin ada beberapa perkara yang belum memenuhi ciri kebaikan sempurna seorang Muslim, tapi Allah transform in one night, dalam satu malam. Yes. Pelik tak? Tak pelik. Hamzah bin Abdul Muttalib Allah transform satu malam, terima Islam. Umar 3 hari selepas tu pun Allah transform satu malam. Hamzah pada asal bukan nak ikut Nabi. Sebab tu Hamzah pada asalnya Nabi tak expect pun Hamzah yang akan terima. Nabi lebih expect Abbas. Cuma kerana apa? Kerana ada seorang hamba perempuan dengar Abu Jahal maki hamun Nabi dan keluarga Nabi. Dengan keturunan-keturunannya semua dia maki hamun. Hamba perempuan ni marah. Ya, dia pergi cari siapa aku nak report, dia kata. Kaki report ni. Siapa aku nak report? Dia jumpa waktu tu Hamzah baru balik memburu, sedang mengheret haiwan buruan. Dia kata Abu Jahal kata macam ni. Dia kata keluarga, tinggal haiwan buruan tu. Dia pergi kat Abu Jahal waktu tu ada depan Kaabah. Dia sepaknya Abu Jahal, jatuh Hamzah. Dan terus dia kata, berani engkau menyatakan demikian sedang aku berada dalam agama Muhammad. Hamzah kata. Semua kaget. Itu kalau filem sinetron tu. Semua terkejut. Sebab bila Hamzah ikut anak saudara dia? Sebab dia lawan pada asal. Sebab Hamzah paling tegar mempertahan agama Abdul Muttalib. Terkejut orang. Abu Jahal terkejut, Hamzah pun terkejut. Dia yang ucap pun terkejut. Sebab dia tak tahu kenapa word itu keluar. Tapi Arab ni tuan-tuan, dia satu bangsa yang satu benda kita boleh pegang. Dia kalau dia tak buat, dia takkan cakap. Kalau dia cakap, dia buat. Dia takkan U-turn. That's why tuan-tuan tengok sekarang ni isu Palestin dengan negara Arab, semua kata rundingan. Sebab dia bagi tahu memang tak nak pegang setakat ni. Sebab tu dia kata nak rundingan. Tapi kalau dia kata, macam Jordan dah keluar kenyataan baru ni, mendatangkan keamanan di bumi Palestin hanya dengan melenyapkan Israel, cukup. Mana dah dapat mesej. That's why masa 1948 dulu, Pakatan Ketenteraan Liga Arab bagi tahu Yahudi, Zionis, kalau kamu tubuh negara, kami attack. Betul, mereka attack. Walaupun mereka kalah, tapi mereka attack. Ini satu benda yang kita boleh percaya dengan Arab. Kalau dia tak nak buat, dia takkan cakap. Tapi kalau dia cakap, dia akan buat. So Hamzah, dia tak tahu kenapa dia keluarkan kenyataan tu dan pantang orang Arab ni U-turn daripada apa yang dia sebut. Dia bukan macam politician kita, U-turn saja, kan? Dia tak. Dia memang dia takkan U-turn. Dia balik, dia tak tahu nak cakap apa. Dia sendiri pun tak boleh dapat keputusan. Dia nak pergi balik jumpa Abu Jahal, nak pergi balik jumpa musyrikin Mekah, aku menarik balik apa yang aku cakap. Oh, malu. Akhirnya doa je pada malam tu. Ya. Jika benar agama yang dibawa oleh anak saudaraku Muhammad, tanamkan kecintaanku terhadap agamanya. Itu yang Allah transform beliau dalam satu malam. Sifat yang sama Allah akan jadikan kepada Al-Mahdi ini. Melalui peperangan dia zahir, mungkin dia lead peperangan bagi pihak keluarga Hashimiyah ini apa semua. Kemudian Allah bagi dia kemenangan, orang nampak, oh dialah. Ketika itu berlaku, hadirin sekalian, kalau cepat-cepatlah, before kan kita kata dia orang nak ambil ini before April, by April 2024. Dan garis merah, red line perjanjian damai Israel Jordan adalah Masjid Al-Aqsa. Itu dia punya red line, kan? Anything happen kalau kamu langgar Masjid Al-Aqsa, kami all out. Dan saya memang menjangkakan peperangan itu akan berlaku, dan saat itu berlaku, sama-samalah kita refer hadis ni tally ataupun tidak.
dengan apa yang berlaku pada waktu itu. Hadirin sekalian. Dan macam mana nak kenal Mahdi? Satu ciri fizikal yang Nabi SAW sebutkan kepada beliau. Apa dia? Ajlal jabhah wa aknal anf. Dahinya luas, hidungnya, dia bukan mancung. Arab ni semua mancung. Dia ujung ni, bawah ni macam tajam sikit lah, macam tu, macam panjang sikit, macam tu lah. Dia hidung yang dia ada bulat sikit, macam tu lah, panjang, tu. Tapi yang paling ketara, kalau hidung payah nak tengok, ajlal jabhah, dahinya luas, ubun-ubunnya tidak berambut. Yes, ubun-ubun tak berambut. Lelaki yang botak ni ada harapan lah. Kita orang Melayu, lelaki kalau dah botak dia bawa tanam rambut kan. Orang putih mana ada, orang putih bangga botak-botak tu kan, bagi dia smart kan. Tapi itu sifat yang Nabi SAW sebutkan kepada Al-Mahdi. For sure raja dia sekarang bukan, because raja dia sekarang maybe raja, wallahu alam, ini prediction, kita tak boleh nak ni sangatlah. Maybe mungkin rajanya yang spark kepada pembebasan, tetapi individu yang dimaksudkan oleh Nabi for sure bukan raja dia sekarang lah, because raja dia tu dahinya tak luas pun. Ciri-ciri tu, ciri-cirinya tak menepati. Ya betul. Ciri-ciri keturunan keluarga itu memang ada, tapi daripada segi ciri fizikalnya tidak ada. Tapi mungkin somebody lain dalam family itu, Allahu alam. Kita tunggu sajalah masa dan ketetapan ini. Apa jadi setelah itu? Fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum. Maka Allah mengembalikan kesatuan kepada manusia, yakni penduduk Syam, dan nikmat kehidupan mereka. Mereka kembali mengecapi nikmat kehidupan, makmur, hadirin sekalian, ya, damai. Untuk suatu tempoh, fayakununa ala zalik, mereka kekal dalam kedamaian tersebut, hatta yakhrujad dajjal, hinggalah keluarnya ad-dajjal. Ingat lagi saya kata tadi, keluar maksud apa? Keluar Dajjal bawa. Dajjal ni dia bukan dekat Syam, kekuasaan dia di wilayah lain. Nabi berdiri di kota Madinah, Nabi pernah tunjuk ke arah timur. Ala innal fitnataha huna, kata Nabi. Nabi berdiri di Madinah, Nabi tunjuk ke arah timur, Nabi kata ketahuilah fitnah datang dari sana. Nabi pernah isyaratkan Dajjal akan datang dari sana, timur Madinah. Nanti habis kuliah perempuan cari satu bandar straight di timur Madinah. Apa bandar dia? Tapi dia pergi ke Syam itu, keluar dia memimpin tentera Yahudi untuk melakukan amukan. Okey, saya cerita kat perempuan macam ni. Semasa peperangan ini berlaku, kemenangan kaum muslimin, apa jadi kepada Yahudi? Dia kalah lah. Dia kalah dalam perang. Dan termeterailah sebuah perjanjian damai antara pihak yang menang kaum muslimin dengan Yahudi. Perjanjian itu menyebabkan kekal sebuah negara bernama Israel. Masih kekal. Yes, masih kekal. Cuma mereka tidak boleh melakukan mereka tidak lagi melakukan seperti apa yang mereka lakukan terhadap Palestin pada hari ini melalui perjanjian tersebut. Cuma perempuan tanyalah, boleh ke mereka patuh? Kali ini mereka boleh patuh, because mereka berada pada kedudukan yang kalah dalam peperangan. Sebelum ni perjanjian semua mereka menang. Okey? Sebab tu peperangan ini, ya, kaum muslimin menang, tetapi bukan menghancurkan total Yahudi, tak. Kerana peperangan terakhir dengan orang Yahudi hanya berlaku setelah Nabi Allah Isa turun nanti. So dalam keadaan kedamaian, terbentuk sebuah kekhalifahan baru di bumi Syam. Senternya Baitul Maqdis. Pemimpinnya adalah keturunan Nabi SAW. Yahudi masih ada, tapi baik. Masa tu jadi baik. Yalah, kalau Netanyahu ni jatuh mungkin baik sikit lah. Jatuh lah, kalau dia kalah memang dia jatuh lah, kan? Dia diam sebab dia kalah. Berapa lama, hadirin sekalian? Untuk suatu tempoh sahaja. Kerana akhirnya Dajjal akan datang kepada Yahudi itu, dia akan bangkitkan Yahudi ini agar langgar perjanjian. Ini cerita dia. Buat kembali huru-hara, buat serangan. Ini masa untuk kamu dapatkan kembali kekuasaan yang kamu pernah ada di tanah ini dulu.
Itu kerja Dajjal. Itu pada saat itu kalau kita ada lagi, kita akan nampak dia ni Dajjal rupanya. Masa tu kita akan tahu. Hadirin sekalian, berapa lama tempoh kemenangan itu dan diamnya orang Yahudi dengan perjanjian yang membawa kemakmuran bumi Syam, akan terbentuk kerajaan apa semua ni di bumi Syam itu sampai Dajjal datang kat dia orang. Ada beberapa riwayat yang menggambarkan tempoh selingan itu hanya sekadar 7 tahun saja. Ya ada. Kalau benarlah riwayat itu, tapi dia ada riwayat, dia bukan kata memang ada riwayat. Hadirin sekalian, kalau benarlah begitu dah. Kalaulah kata peperangan ini dan kemenangan ini berlaku tahun depan, 7 tahun lagi turun Nabi Isa. Possible. Bersedia sajalah begitu. Itu sebab tu saya kata jaga kesihatan baik-baik. Moga Allah panjangkan usia kita. Alang-alang kita dah hidup zaman ni, minta doa umur panjang. Sekurang-kurangnya sempatkanlah aku ya Allah untuk hidup di zaman kemakmuran Nabi Allah Isa alaihi salam. Kerana dalam sejarah hidup Nabi, tak pernah Nabi doa untuk panjang umur, melainkan Nabi berdoa supaya umurnya dipanjangkan untuk hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya. Kenapa? Kerana semua sistem kehidupan manusia dikembalikan kepada fitrah. Kita pun waktu tu tak akan terbeban beli rumah 1 juta, bayar 3 juta, tak ada. Ya. Betul. Kalau kita baca yang apa yang Nabi Isa akan buat nanti, kita akan faham kenapa. Yes. Kerana Nabi Isa ni, cuma Nabi Isa dia tak akan jadi khalifah, dia hanya jadi hakim sahaja, yang memutuskan segala sistem untuk pentadbiran kehidupan manusia dikembalikan kepada fitrah, dan bumi akan menyaksikan tahap kemakmuran yang paling dahsyat pada waktu itu. Sebiji buah delima, ya, kulitnya boleh dibuat payung. Besar mana? Buah delima. Baru buah delima, buah tembikai penuh bonet sebiji. Tapi itu zaman kemakmuran. Ya, memang ada hadis yang menceritakan saat yang demikian. Okey. Hadirin sekalian, insya-Allah kita dah clear dah hadis pembebasan bumi Syam ini. Kita doakan sahaja semoga Allah terus memberikan mereka ketabahan, kerana kalau kita yakin, mereka pun lagilah yakin sebenarnya kemenangan ini akan tiba. Tapi saya tengok begitulah, saya tengok apa yang berlaku sekarang ni memang membawa ke arah ini. Because kalau perempuan tengok di bumi Syam itu yang 4 buah negara tu, negara apa je yang tinggal yang memang stable? Memang Jordan. Palestin hancur, Syria hancur, Lebanon pun memang tak boleh apa. Tinggal Jordan je yang memang stable, yang bersih daripada puak pemberontak dan sebagainya. Bahkan negara itu yang menerima kedatangan pelarian, baik dari 3 juta lebih orang Palestin, 2 juta lebih orang Syria, 500,000 lebih orang Iraq. Sebuah negara yang satu telaga minyak pun tak ada. Jordan bukan kaya, ya, tapi dia boleh membela nasib sebahagian umat Islam yang hilang tempat tinggal, yang jadi pelarian. Dan atas sebab itu jugalah saya melihat, jika Allah nak jadikan sebuah kerajaan baru di bumi Syam, mungkin keluarga itulah yang paling layak dengan pengorbanan yang mereka buat hingga ke hari ini. Wallahu alam. Semua ini merupakan urusan Allah Ta'ala. Kita ada satu lagi hadis tentang pembentukan kerajaan Islam setelah kemenangan di bumi Syam, yang akan kita baca insya-Allah pada hari yang ketiga nanti, minggu ketiga. Dan habis yang tu kita pergi perkara kedua, kehancuran kota Madinah. Wallahu alam, insya-Allah. Okey. Baik, ada soalan? Bukan negara, bandar-bandar. Bandar-bandar. Bandar yang straight di timur Madinah. Sebabnya begini, saya bagi gambaran. Kita ada satu lagi hadis tajuk ni. Lepas tu nanti kita baca kehancuran Madinah. Lepas kita dah baca kehancuran Madinah, saya akan rangkumkan dulu 2 perkara ni, kemenangan di Syam dan kehancuran Madinah. Sebab kita akan lihat macam mana Dajjal akhirnya berkuasa di tanah Arab.
Sebab Nabi mengisyaratkan Dajjal dia akan menjadi penguasa di tanah Arab. Yes. Sebab itu Nabi pernah bermimpi dia tawaf di Kaabah. Pelik kan? Hadis sahih. Nabi pernah bermimpi Dajjal bertawaf di Kaabah. Nabi siap mendetailkan lagi ciri fizikalnya. Berambut kerinting. Yes. Kemudian Nabi menceritakan bagaimana hari kedatangannya ke kota Madinah. Siap ada penempatannya di kawasan berbukit. Kalau dia adalah orang biasa, bukan somebody yang ni, dia tak akan dapat semua privilege benda-benda begitu. Tapi Nabi mengisyaratkan dia adalah orang yang mampu membawa kerosakan kepada tanah Arab, khususnya bumi Madinah. Dan kita akan jumpa hadis ni after kita baca tentang kehancuran kota Madinah. Sebab tu saya kata, itu kat masjid pun saya kata, perempuan tak payah risau Dajjal datang Shah Alam. Dia tak datang. Dia jumpa kita kan, jumpa Muslimat session 13. Yang sampai pun kepada kita ni part of fitnah dia saja, begitu. Dia tak sampai. Sebab tak ada kepentingan pun dia jumpa kita. Unless kalau kita pemimpin negara apa semua, ya dia mungkin boleh jumpa. Sebab dia nak convince kita agar menerima polisi yang dia bawa, yang membolehkan umat di wilayah itu rosak. Disebabkan apa yang dia bawa. Itu fitnah dia global besar. Sebab itu hadirin sekalian, dia bukan datang dengan watak yang kasar ke apa, tak. Nabi pernah sifatkan, wa iyyahruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Nabi kata, nanti kalau dia keluar, kamu berhadapan dengan dia dalam keadaan aku masih ada, kata Nabi, fa ana hajijukum, biar aku sendiri yang berdebate, berhujah dengan dia. Maksudnya Nabi sifatkan hujah, debate. So siapa dia ni? Jadi itulah perkara yang kita nak faham. Cuma tuan-tuan puan-puan kena sabar sikit. Kena tunggu kan, kena sabar, tak boleh nak bicara dalam satu kuliah semua. Tapi saya akan rangkumkan cerita bagaimana Dajjal muncul menguasai dan menjadi penguasa tanah Arab setelah kehancuran kota Madinah. Kerana Allah menghancurkan kota Madinah itu pun kerana nak selamatkan kota itu dirosakkan dengan anasir buruk yang dibawa oleh dia. Okey, kerana dalam Sahihul Bukhari Nabi SAW telah menyatakan dialah individu yang paling berkeinginan untuk merosakkan kota Madinah. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik. Jadi puan-puan hadirin sekalian, insya-Allah sekadar itu dulu. Semoga Allah memelihara iman kita semua, mengekalkan kita dalam kebaikan, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.